Baik, kita terus bersama Ashraf Hasnan di Bilik Berita untuk mengetahui lanjut mengenai hasil tinjauannya. Mungkin Ashraf dapat berkongsi pemerhatian jika berdasarkan kepada apa yang Ashraf tengok. Adakah mereka-mereka ini beroperasi dengan lesen yang sah? Ya, baik Aishwat. Tinjauan saya petang tadi bersama jurukamera Syamsul Latif melihat dari pelbagai sudut, terutamanya bukan sahaja dari segi permit maupun operasi perniagaan itu dijalankan secara sah ataupun tidak, tapi menjadi satu persoalan adalah mengapa warga tempatan maupun Bumi Putra yang mendapat lot perniagaan itu memberi ruang kepada warga asing untuk menjalankan perniagaan mereka, dan itu menjadi satu isu yang amat besar kerana pada masa kini kerajaan memperuntukkan pelbagai dari segi subsidi maupun bantuan kewangan dan sebagainya kepada golongan Bumi Putra. Namun kenapa masih ada lagi golongan Bumi Putra yang dikatakan mengambil kesempatan, iaitu menyewakan lot milik mereka, premis mereka kepada warga asing dengan mengambil untung atau boleh dipanggil mengambil untung secara bulat-bulat, dan mereka hanya boleh dikatakan mendapat untung dan tidak perlu untuk membelanjakan satu kos yang tinggi kerana warga asing itu sendiri yang menguruskan segalanya dari segi modal maupun dari segi sumber barang-barang yang perlu diekspor dari diimport, ekspor dan ekspor daripada Malaysia ke luar negara dan sebagainya, dan itu menjadi satu boleh dikatakan ala-ala mini Indonesia sendiri, Ashwat. Okey, dalam konteks itu juga kita ingin melihat penyelesaian yang ada, terutama dalam yang pertamanya memperkasa usaha memperkasa peniaga-peniaga tempatan, dan yang kedua realitinya masih terdapat dia melibatkan unsur permintaan dan penawaran. Mungkin kita perlu bertanya kepada terutamanya bagaimana pertubuhan-pertubuhan ataupun NGO-NGO yang memperkasa peniaga-peniaga Bumi Putra. Mungkin itu penyelesaian untuk kita dapatkan jawapan. Bagaimana, Ashraf? Ya, baiklah Ashwat. Pastinya bila ada demand dan supply itu menjadi satu perkara yang amat penting dalam urusan jual beli, dan pastinya pemilik premis yang merupakan warga tempatan dan kemudian menyewakan kepada warga asing menjadi isu yang amat besar hari ini, dan pastinya beberapa NGO maupun pertubuhan yang membela nasib peniaga terutama IKS, industri kecil dan sederhana, mempunyai ataupun suara hati mereka sendiri, bukan saja dan pastinya sekarang ini saya difahamkan Presiden Pertubuhan Ikatan Usahawan Kecil dan Sederhana Malaysia, Saudara Muhammad Rizwan Abdullah berada di talian. Cik Rizwan, Assalamualaikum. Ya, Cik Rizwan, mungkin Cik Rizwan boleh ulas dengan lebih lanjut berkenaan dengan isu ini, di mana agak mengejutkan dan di mana tinjauan saya daripada 28 premis hanya 8 yang diusahakan oleh Bumi Putra dan bakinya diusahakan oleh warga asing di Jalan Raja Bot, Kuala Lumpur, dan itu merupakan satu konsep ataupun konsep Alibaba, dipanggil konsep Alibaba. Dan apa penyelesaian terbaik pandangan Encik Rizwan selaku Presiden Ikhlas? Sebenarnya dalam isu ni apa yang Ikhlas lihat, di mana kita dah sejak 3-4 tahun ni kita membantu kerajaan dalam menangani isu pendatang asing ini yang terlibat dalam perniagaan secara haram di dalam negara kita, khususnya kawasan Kuala Lumpur, dan kini pun saya berada di Cameron Island, di mana kita lihat isu ni memang dah amat kritikal dan serius. Apa yang hari ini Ikhlas kena pasti ada bukan warga tempatan peniaga tempatan yang terlibat, khususnya kebanyakannya yang terlibat ni adalah NGO yang mewakili peniaga dan penjawat awam, di mana apa yang kita kena pasti hari ini, penjawat awam mereka menggunakan nama adik-beradik mereka ataupun saudara mereka dapatkan lesen dan memberi sewa kepada warga asing. Begitu juga dengan persatuan-persatuan yang terlibat dalam Kuala Lumpur ni, mereka memohon warga asing, kononnya ahli-ahli mereka perlu pekerjaan di restoran dan sebagainya. Tetapi mereka dapatkan warga asing melalui Kementerian Dalam Negeri, mereka cari tapak dan mereka kutip bulan. Ini yang berlaku. Maka dalam isu ni Ikhlas memang memandang serius dalam perkara ini, di mana kita lihat akan
mengancam keselamatan negara, yang pertama. Yang kedua, dari segi sosioekonomi dan sebagainya. Ini akan menjejaskan di mana Yang Amat Berhormat PM ingin memperkasakan ekonomi Bumi Putra. Bukan orang Melayu malas, sebenarnya mereka hari ini bijak dan pandai daripada bangsa lain, dibandingkan bangsa lain. Maka dalam perkara ini ikhlas bersedia bekerjasama dengan pihak Kementerian Dalam Negeri, di mana setakat ini memang kita memang sentiasa bekerja sama dengan pihak SPRM. Memang kita dah kena pasti beberapa perkara yang perlu bantuan daripada pihak SPRM untuk menangani isu ini. Dan kalau kita lihat kawasan Kuala Lumpur, contoh Chowkit, Jalan Raja Port dan sebagainya, hari ini kita boleh lihat warga Indonesia kenapa mereka begitu berani dan kebal. Mereka ni memang kebal sangat. Mereka tak takut dengan sesiapa disebabkan mereka dilindungi oleh pihak-pihak tertentu yang berkuasa. Bukan peniaga tempatan. Peniaga tempatan mereka tak berkuasa dari segi undang-undang. Artinya belakang mereka ni ramai yang terlibat adalah penjawat awam dan persatuan-persatuan yang tak bertanggungjawab. Semata-mata mereka mementingkan diri dan nak cari keuntungan. Mereka tak fikir masa depan negara kita. Kenapa hari ini kita perlu wujud bangsa lain dalam negara ni? Kita dah cukup dengan bangsa yang sedia ada. Dan tentu satu peringkat warga Bangladesh, dia kahwin orang tempatan, dapatkan IC dan sebagainya. Satu peringkat negara kita akan bermasalah, di mana akan wujud kaum, di mana selain daripada kaum yang ada, akan wujud satu kaum yang baru dalam negara kita. Ini akan mengancam dari segi politik dan sebagainya. Ya, Encik Rizwan, terima kasih kerana sudi bersama dengan Astro Awani 7.45 malam ini. Dan pastinya isu ini perlu dibincangkan dengan lebih lanjut lagi, dan pastinya reaksi daripada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur amat penting untuk menyelesaikan masalah perniagaan oleh warga asing ini. Ashwat. Baik, terima kasih kepada saudara Ashraf. Kita akan seterusnya dalam Awani 7.45.